Ya, Assalamualaikum. Selamat kembali. Selamat pulang ke sesi kita yang ke kali kedua kot. Jadi kita jemput anda untuk panggilkan kawan-kawan anda yang masih tak dapat dihubungi ni untuk serta dengan kita punya program. Serasa saya kita punya kelas dah dua kali kita dah on. Saya rasa dia punya jumlah masih lebih kurang jumlah yang sama. Kalau lebih kurang 35 orang, 37 orang, that's about the same number of people yang masuk. Adakah mereka tak tahu nama kumpulan ke ataupun berdaftar dengan kumpulan lain, saya tak pasti. Tetapi yang lihat sekarang ni attendance ada dekat 37 orang sahaja. Dan juga kalau attendance yang biasa tu pun saya rasa just about the same saja yang masuk kelas. So bahaya mereka-mereka ni, saya nak ingatkan, tolong paskan information ni pada ahli-ahli yang lain. Takut-takut nanti ada surat warning yang akan sampai kepada mereka. Sebab biasanya kita di awal semester ni kita akan keluarkan hal-hal pentadbiran ni kita akan jaga-jaga sikit lah. Jadi kita akan keluarkan surat amaran kalau katakan anda tak sampai masuk kelas kurang daripada 50%, jadi surat amaran boleh dikeluarkan. So danger kat situ. So kalau selepas tu surat amaran mungkin akan bar from exam, itu mungkin akan berlaku. So kita nak keep the number minimal yang ada, tetapi yang berdaftarnya agak tinggi. So saya anggap ini satu perkara yang biasa. Okey. Kita akan 55 ke? Ke berapa orang sebenarnya? Saya pun tersalah lihat ke ni. Ke kelas rap boleh betulkan saya? Saya pelajar. Mari kita tengok sekejap. Senarai pendaftaran sekejap ya. Kita lihat seluruh sistem. Okey. Silap. Okey, untuk sistem kontena kita ada 46 orang yang berdaftar, ada 10 orang yang hilang sekarang ni. Okey, ada 10 yang tak sampai lagi ni. Okey. 10 orang lagi masih yang tak sampai lagi. Okey. Untuk itu tolonglah sampaikan maklumat kepada mereka. Harapkan jugalah mereka ini akan masuk kelas dalam masa yang terdekat ni sebelum akhir. Yalah, ini yang last kan, untuk ke minggu depan yang last untuk bulan Mac. Okey. So saya nak share untuk hari ini. Walaupun pun saya nak you all ambil turut serta. So kalau boleh, sila pergi ke dalam you all punya sistem MyLearn. Okay, pergi ke MyLearn dan lihat di bahagian bawah tu dekat topik yang ke 13 tu ada tulis kat situ online class activity. Okay, online class activity. Saya nak mohon semua ahli-ahli kita yang ada pada sekarang ni, anda boleh offline dulu. Tolong jawabkan before we start. Kemudian ada before I enter class, I need to do this. Sila jawabkan kedua-dua ini sekarang. Okay. So kalau ada yang masa yang tak boleh nak switch on, switch off, silalah anda boleh keluar dulu dari sistem dan kemudian masuk balik dan kita akan menunggu anda. Okay. So masuk dulu dalam MyLearn, tolong isikan maklumat dalam aktiviti online kelas sebab kena jawab kita nak tengok you punya respon ni macam mana. Sama ada you boleh bezakan tidak apa yang kita nak cuba sampaikan hari ni. Okey, sebab ini agak kritikal. Subjek kita ni namanya sistem kontainer. Tapi nampak apa yang you all mungkin belajar kata ada mirip-mirip dengan broker, ada mirip-mirip dengan liner. So kenapa nampak sama-sama tapi dia lain-lain sebenarnya. Okey, so kita akan cuba rongkaikan benda tu dalam kelas ini dan akan seterusnya. Jadi buat masa ni, so log out dulu, masuk dalam MyLearn dan bila dah selesai, dah isi, come back here. Okay, I'll see you then. Jom, Bekas. Pergi jawab dulu. Jawab dulu. Kalau ada tak faham, boleh tanya di sini.
Alright. So kita nak sambung balik bahagian yang kita tinggalkan. Mungkin kita nak perkenalkan pada you all topik ini. Okay. So saya nak off dulu video saya dan saya share kita punya screen. Okay. Okay. This is it. Okay, so this is the note that kita sediakan untuk anda. Alright. So sebagai permulaannya. Okay. So jadi containers ni ialah satu satu alat yang kita, bukanlah alat, tapi macam ruang penyimpanan. Ialah basically ruang penyimpanan, tapi dalam keadaan kontainer kapal ini ianya untuk kegunaan untuk dihantar daripada point A to point B melalui kapal. Okey. Kenapa kita letak khusus pada kapal dan juga darat ialah kerana both movement share the same mode of transport. It's either you have the trailer or you have the ships. So but in the case of aircraft, dia tak berkongsi dengan benda yang sama. Jadi dia ada unit yang lebih kecil kerana berat tu menjadi satu perkara yang agak kritikal untuk penerbangan. Okey. Jadi tak boleh nak ada macam the same macam kontainer kapal naik terus atas kapal terbang. Tak boleh Alright. So untuk kontainer ini buat masa sekarang ni telah ditetapkan ISO standardnya. Jadi dia punya saiz dia mana-mana juga kita pergi. Untuk saiz 20 kaki itu memang standard mana-mana kita pergi pun. Kita pergi di Singapura pun sama, kita pergi ke Netherlands pun sama, tak ada yang membezakan. Cuma ada sedikit variation kat situ. Dari segi jenis-jenis kontainer tu ada yang kita sebut sebagai general purpose containers, ada yang kita sebut open top, ada yang flat rack dan sebagainya. Ada berbagai dia punya tu. Bergantung kepada jenis kargo yang kita nak bawa. Jadi kontainer ni zaman sekarang ini lebih mengkhusus kepada catered to the needs of who is sending. So for that purpose, if your cargo doesn't fit the whole container in the sense that the size is overhang dia lebih besar sedikit, jadi sebelah kiri atau bahagian kanannya akan berlaku terkeluar sedikit. Okay, dia ada julat yang kita anggap sebagai acceptable risk yang kita boleh bawa. Sebab bila di jalan raya, perkara ini amat jadi satu masalah, especially kalau berjalan ketika waktu puncak. You have a traffic during regular normal hours, then you might come across with accidents and so on. Okay, so untuk tu perjalanan sebuah kontainer tersebut bergantung kepada jenis kargo yang dibawa. Okay, so ada kadang-kadangnya kargo itu dangerous cargo, ada kalanya dia bawa fresh fruit, produce, dia bawa daging ayam, daging mi. Dan kadang-kadang some cases you have human corpse, okay, yang kita panggil cadaver, okay, cadaver. So cadaver is biasanya digunakan untuk penyelidikan dan juga pembelajaran mereka-mereka yang dalam bidang medical, dalam bidang perubatan. So mereka yang ambil subjek medicine terpaksa belajar menggunakan mayat manusia untuk pembelajaran mereka, okay. So just a bit about this, okay. Kita boleh lihat dia punya origin dia. It goes back as early as 1780s, okay. And
zaman-zaman tersebut cara bagaimana ia digerakkan masih lagi dalam bentuk wooden crates wooden crates itu di standardize, tapi namun dia ada beza-beza dia punya keadaannya, ada orang yang besar yang kecil, ikut keadaan. But somewhere around West McLellan, Malcolm McLellan, okay, November 14, 1913, okay, 1956 dia develop container tu sendiri. Pada awal-awal Malcolm McLellan, okay, McLean, okay, Malcolm McLean ini memperkenalkan konsep roll on roll off sebenarnya. But apa yang dia tak perasan ialah bahagian trailer yang dia buat itu menggunakan besi, kotak besi itu akhirnya menjadi standard. Okay, and the rest of the world become so accept the standard practice, dan akhirnya kita ada kapal kontainer yang ada sekarang ni. Okay, itulah spin off daripada tahun 1956 ni. So padahal the konsep yang dibawa oleh Malcolm McLean adalah agak mudah. Maknanya dia roll on roll off, maknanya lori tersebut naik sampai di seberang jalan, nanti dia akan sambung balik perjalanan dan dia teruskan pengantaran. Maknanya kita guna the same trucker yang hantar. Tetapi namun demikian, isu berlaku, rentas sempadan antara dunia dan sebagainya. I don't think kita punya driver sanggup nak naik kapal sampai 3 bulan, okay, untuk especially pengantaran daripada Malaysia sampai ke Europe ataupun pergi across sampai Amerika. Okay, sampai Amerika, mereka nak tunggu atas kapal tu, dan bila sampai di Amerika, mereka pun berjalan terus, bawa terus. Mereka sendiri memerlukan kemahiran yang tinggi, nak tahu pula road street signs yang di Amerika. Dan tambah pula keadaan itu dirumitkan, lori-lori di Malaysia semuanya drive sebelah kanan, sedangkan jalan-jalan di Amerika semuanya drive sebelah kiri. Okey, ini mendatangkan permasalahan yang sedikit, yang kata walaupun small problem tapi ianya berlaku. Okey, kenapa perkara ini berlaku? Ini kita nak kata the Imperial British started this ideal concept. So dia orang start ambil sebelah kanan. So the rest of the world, macam Amerika dan tu, dia follow satu generalized punya sistem, yang mana the rest of the world pakai sistem belah kiri. Okay, sistem belah kiri. So even kalau kita katakan rail pun, rail kereta api untuk satu negara dengan satu negara yang lain pun tak sama ya. Okay, now asas atas dasar asasnya, pengiraan untuk saiz besar landasan tu berdasarkan dua ekor kuda yang diletakkan sebelah-sebelah. Okay, the size of two carriages. Okay, two horses, two horse carriage on on the left and right. Okay, dan keadaan itu kita lihat, kalau kuda yang kita ambil itu kuda kecil, jadi maka real side kita pun jadi landasan kita jadi kecil. Okay, banding negara-negara yang lain yang mana saiznya agak berbeza-beza. So ada variasi dalam hal ni. Okay, so now this is the container. Okay, so secara umumnya standard ni datang dalam dua, which is 20 footer and 40 footer. So cara mudah kita kira untuk kapal untuk container sini, kita sebut di dalam unit 20 kaki. So kita kira berdasarkan 20 kaki. Okey. Walaupun ada 40 kaki, dalam unit 20 kaki. So satu kontainer bersaiz 40 kaki kita panggil 2 TEU. Walaupun dari segi fizikalnya hanya ada satu kontainer saja. Okey, hanya ada satu. So dia kira dia mudahkan, dia bundarkan keadaan tu dari segi fizikal. Okey. So type of container ni macam-macam jenis. Ada yang kita lihat yang tadi tu, yang permulaan tu kita lihat, ini kita panggil dia sebagai standard container ataupun GP containers ataupun general purpose container. Okey. So anda boleh lihat dalam nota anda, boleh baca lagi. Okay, kita ada sediakan ini dalam nota, dan anda boleh juga lihat, ini sebagai penerangan permulaan untuk kelas kita. Okey, sekejap ya, kita nak end the slideshow. Okey, alright. So untuk kelas kita, kita ada nota kita disediakan. Kalau lihat dalam myLearn tu, okey, ni bahagian modul syllabus tu.
ada container book kan? Inilah buku nota anda buat masa ni. Okey. Container Handbook by Captain A.J. Winfried Strauch. Okey. Buku ini kita lengkapkan dalam modul. Anda boleh baca di sini dan sila pairingkan pembacaan anda buku ini nota, okey, untuk hasilkan non face to face learning. Okey. Untuk hasilkan non face to face learning, bacalah buku ini dan juga nota anda untuk membantu anda faham tentang topik yang kita pilih hari ini, baru pengenalan kepada kontainer. So baru hari ini kita kenalkan pada you all jenis-jenis kontainer apa yang ada kat luar sana. Tetapi nanti kita akan masuk lebih detail lagi dalam keadaan yang lebih bila kelas kita dah mula dah rancak, kita akan kenalkan banyak perkara. Okey, lambat pula dia nak loading Tak apa, I let you do your loading on your own. Okey. Kita nak berbalik semula. Okey. Now I have a poll here that I want you to take part. Okey. Sila jawab, ada 2 soalan saja. Okey. Bersedia? Nampak apa-apa ke? Nampak, sir. Sila jawab, sila pilih jawapan anda. Sudah ada 14 orang in progress. 4 orang telah pun tamatkan. Baru 2 soalan saja. Bukanlah soalan panjang sangat. Simple aja pun. Okey. Hui, ramainya yang meletakkan no answer. Dahsyat. 16 orang, 17 orang telah pun siap. 2 soalan sahaja. Yang baru masuk, boleh sila ambil polling anda, activity poll. Okey, kita cuba ambilkan masa. Okey, cuba. 26 orang, 27 orang dah pun tamat. In progress masih ada 7 orang. Belum start, baru ada 4 orang lagi belum start. Mungkin ada kekangan, sistem tak mengizinkan ke, tak boleh nak jawab. Okey, kita boleh lihat dah 31 orang yang pun siap. 32. Dah dekat sangat nak habis ni. Masa tinggal lagi 2 minit 2 minit 50 saat. Alah, tekan aja, bukanlah susah sangat. Amboi. Tinggal seorang saja lagi yang tengah menghabiskan. Masukkan jawapan anda. Kita sudah sampai kepada minit yang kedua. Dah start kita punya rakan kita dah start. Okey, kita pergi pada jawapan anda. Soalan pertama yang bertanyakan, I think this subject looks like
Yang menjawab liner ada 2 orang saja. Port and shipping 13 orang. Logistik 17 orang. Broker and charter 4 orang. No answer seramai 6 orang. Okay. So nak kata macam mana shipping container ni, sistem container yang anda akan belajar ni memang ada kena mengena dengan logistik, ada kena mengena dengan port and shipping, definitely sure. Okay. Adakah ia kena mengena dengan liner? Memang ada. Okay. Cuma fokus yang kita nak bawa ni lebih mirip kepada amalan custom, bukan. Okay. Freight management. Ya, itu yang paling hampir sekali paling tepat. Okay. Yang kita nak letak, tapi kita tak letak kat situ. Okay. Tapi kita nak test saja. So jawapan dia kata-kata letak kat logistik tu masih somewhere in the region yang agak-agak betul. Okay. So soalan yang kedua agak mudah saja. Saya dah sebut dah tadi, dah tunjuk dah pun. Just the same. All containers are just the same. 2 orang memilih jawapan itu. Dan very unique, hampir keseluruhan kelas telah memilih jawapan itu. Dan no answer. Takkan no answer 6 orang juga. Boleh tahan. Okay. So kita ada aktiviti ini. Thank you for taking part dalam aktiviti langsung dalam kelas ni. Terima kasih you all buat ni. Kita nak tengok juga whether aktiviti dalam kelas ni sama ada membantu atau tidak dalam pembelajaran anda. So I will try my best. Kita akan cuba masukkan komponen-komponen. If you like it like this, we will try to add more. Okay. So at the end of the class, so before we leave, tolong isikan bahagian yang terakhir. Okay. Tolong isikan bahagian yang terakhir. Bahagian yang terakhir itu ialah yang dekat dalam my learn tu, sekali lagi. Ialah yang bahagian yang menulis tentang at the end of the class. Yang itu tolong jawabkan. Yes. Yang kan yang sesuruh tulis kat e-learn tu kan. Saya tersubmit. Yes. Tak isi lagi. Yang mana? Yang ni lepas habis belajar ni. Saya dah tersubmit dulu. Tak apa. Okey je. Boleh je. Okey. So, rakan-rakan yang berjumlah 43 orang ni, so boleh nampak ke hasil keputusan kita punya poll? Boleh nampak Okey. Itulah keputusan kita punya polling kita secara ringkasnya. So minta tolong sebagai permulaan ni saya nak tengok, nak gauge how much you know, how much you have some basic idea about this subject. Mohon diisikan dalam my learn bahagian after the class has ended. Apa dia yang kita fikirkan. Okey. So kalau ada persoalan kita highlight di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, kalau ada yang